A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya telah mempertemukan kita pada pagi ini, dan dengan izinnya juga kita telah dipertemukan sekali dengan Ramadan ini, dan dengan izinnya juga insya-Allah kita disempurnakan, kita diizinkan untuk menyempurnakan ibadah ini dengan penuh kesempurnaan. Senang penonton yang dirahmati Allah, seringkali kita bercakap tentang puasa dan kita bercakap tentang tuntutan menunaikan puasa. Kita juga berbicara tentang fadilat-fadilatnya, kelebihan puasa, tuntutan yang ada daripadanya dan pelaksanaan-pelaksanaannya. Tetapi ada satu perkara yang berada di sebalik pemikiran setiap orang Islam. Setiap kali kita pergi berceramah, setiap kali kita mendengar ceramah, selalu diakhir dengan wabillahi taufiq wa hidayah, yaitu dengan taufik dan hidayah Allah. Dan maknanya waktu kita pergi ceramah tadi, kita mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Pastinya juga apabila kita melaksanakan ibadah puasa ini, kita mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah. Tetapi di mana peranan taufik dan hidayah daripada Allah ini dalam hubungannya dengan puasa kita yang kita laksanakan pada pagi ini, pada hari inilah. Sedang penonton yang dirahmati Allah, sebenarnya hidayah daripada Allah ini datang melalui kita juga, sebab Allah Ta'ala yang jadikan kita. Tetapi dia datang ada bentuk kategori-kategorinya. Sekali lagi, sebagai ahli sains, kita membuat kategori-kategori. Dalam sains ini banyak kategori. Sains itu satu ilmu yang cuba melihat fenomena alam berdasarkan rasional kita dengan memberikan sebab-sebab, dan kemudian kita buat kategori-kategori. Ada ilmu fizik, ilmu kimia, ilmu biologi. Dalam fizik itu pula ada kategorinya. Ada ilmu yang berhubung dengan disebut fizik keadaan pepejal, fizik nukliernya. Dan dalam kimia, biologi pun begitu juga. Ini kategori hidupan, ini kategori hidupan ini pula tumbuhan, ini kategori binatang, ini kita buat kategori. So jadinya kita dapat melihat bahawa dalam puasa ini, untuk mendapat hidayah daripada Allah, hidayah ini juga ada kategori-kategorinya. Nanti kita dapat melihat di mana kategori hidayah dalam menyempurnakan ibadat puasa kita ini. Sedang penonton yang dirahmati Allah, hidayah Allah yang pertama ialah, kategori yang pertama hidayahnya ialah disebut sebagai hidayatul ilham. Hidayatul ilham ini ialah satu hidayah daripada Allah yang datangnya berdasarkan panca indera kita. Misalnya Allah Ta'ala mengilhamkan kepada anak kecil itu untuk menangis ketika dia lapar. Jadi apabila dia menangis itu, maka tersedarlah ibunya bahawa dia lapar. Jadi ibunya datang dan pergi makan. Jadi dengan ilham ataupun dengan kesedaran panca indera begitu, maka dia mendapat hidayah dan mendapat susu daripada ibunya begitu. Jadi kita juga boleh mendapat hidayah daripada Allah SWT secara tabi'i dan secara fitrah. Sebab itu tuan-tuan dapat lihat, sedang penonton yang dirahmati Allah, kadang-kadang apabila kita memikirkan secara rasional, secara tabi'i, melihat kehebatan alam ini, maka kita boleh mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Ramai manusia yang mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala setelah melihat keajaiban-keajaiban fenomena alam ini, melihat bagaimana kehidupan alam ini yang saling memerlukan antara satu dengan lain, yang saling ada pertautan antaranya. Kita melihat alam hutan misalnya, dengan penuh pelbagai kehidupan di malam hari dan di siang hari. Dengan demikian kita dapat melihat kehebatan kejadian Allah, makhluk Allah ini yang sudah pasti adanya penjadinya, penciptanya. Sebab itu ada orang yang mendapat hidayah daripada Allah dengan melihat tabi'i alam ini. Ini disebut sebagai hidayatul ilham. Yang kedua ialah disebut sebagai hidayatul hawas. Hidayatul hawas ialah hidayah daripada Allah. Kita dapat yang hidayatul ilham ini, kita mendapat hidayah kerana melihat tabiat alam. Yang kedua, kita mendapat hidayah kerana menggunakan panca indera kita. Kita ada mata melihat, kita ada hidung menghidu, kita ada telinga mendengar, kita ada tangan boleh merasa. Dan dengan demikian kita boleh merasa ini, kita boleh mendapat hidayah Allah.
Sebab itu dengan merasa ini, dengan melihat ini, kita boleh membuat berbagai-bagai. Ada orang yang merasa, oh benda ini wangi, maka digunakan untuk menghasilkan bahan-bahan wangian. Ada yang merasakan ini pahit, ini masin, untuk sebagainya. Jadi menggunakan panca indera ini untuk memanfaatkan alam ini, dan dengan demikian kita memperoleh hidayah. Allah Ta'ala memberi hidayah ini kepada kita. Jadi untuk mendapat hidayatul hawas, kita memerlukan kepada kemampuan, potensi untuk menggunakan panca indera kita sepenuhnya. Sebab itu panca indera ini adalah amanah daripada Allah. Kadang-kadang kita melihat bahawa tidak semua orang yang menggunakan sepenuhnya panca indera yang diberikan Allah. Dia menggunakan sebahagian saja. Dan digunakannya untuk tujuan yang amat sedikit. Padahal panca indera itu dijadikan untuk melihat tujuan yang lebih besar. Jadi apabila dia melihat tujuan yang lebih besar ini, maka dia mendapat ilham daripada Allah Ta'ala, dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan hidayah itu diberi melalui penggunaan panca inderanya sepenuhnya. Jadi kita boleh mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau sekiranya kita menggunakan panca indera kita sepenuhnya. Sebab itu kalau kita tidak menggunakan panca indera sepenuhnya, kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita menggunakannya juga dengan tanpa hak, dengan tanpa yang benar, ataupun digunakan dengan yang tak elok, gunakan mata untuk melihat benda yang maksiat misalnya, maka kita melakukan suatu tidak menggunakan hidayah daripada Allah dengan sebenar. Mati Allah. Kita mengharapkan hidayah daripada Allah, tetapi kita tidak pernah menggunakan akal kita sepenuhnya. Jadi macam mana nak dapat hidayah daripada Allah? Apa fungsi akal yang nak mendapat hidayah daripada Allah? Untuk memudahkan pahaman kita tentang fungsi akal ini, mari kita membuat analogi ataupun membuat kesetaraan, membuat iktibar. Kita ada padang. Padang ini akan sia-sia kalau kita tak bermain. Tetapi kita tak mungkin bermain tanpa padang. Okey, sama. Kita ada akal. Tapi akal ini akan menjadi sia-sia kalau kita tak berfikir. Tetapi tak mungkin kita berfikir tanpa akal. Jadi ada dua situ. Jadi kita nak dapat hidayah daripada Allah, hidayah itu akal. Hidayah kerana adanya akal. Hidayah kerana adanya padang. Tapi padang itu tak main nak dapat hidayah apa? Akal itu tak diguna untuk berfikir, nak dapat hidayah macam mana? Jadi hidayah itu akal ini, dia hanya dapat hidayah daripada Allah kalau kita menggunakannya untuk berfikir. Fikir itu apa? Main itu apa? Jadi fikir ini, kalau kita lihat tadi, fikir ini adalah perbuatan. Fikir disebut dalam bahasa Arab dalam bentuk fa'il. Fa'il maknanya bahasa Inggeris panggil verb, dalam bahasa Melayu panggil perbuatan. Kalau kita menyebut kalimah perbuatan, maka mesti ada benda yang kena buat. Saya bagi contoh. Contohnya ialah makan. Saya makan. Makan itu perbuatan, fa'il. Oleh kerana dia verb, perbuatan dan fa'il, maka mesti kita mampu bertanya, makan apa? Jadi saya makan nasi. Nasi kena makan. Jadi saya membesar kerana saya makan nasi. Jadi sekarang saya berfikir, kamu fikir apa? Mesti ada benda yang kena fikir. Jadi kalau kita memikirkan untuk benda-benda, okey, saya balik kepada makan tadi. Kalau kita nak menyihatkan badan kita, maka kita kena memakan makanan yang berkhasiat. Kita makan nasi, ada sayur, ada protein, ada daging, ada sebagainya, makan buah sebagainya, akhirnya badan kita sihat. Tetapi kalau kita makan makanan yang tak berkhasiat, ada orang yang hisap dadah, ada orang yang minum arak, badannya tidak akan baik. Sebab itu orang minum arak, akalnya tak mampu berfikir dengan baik. Jadi sama dengan akal kita. Akal kita perlukan benda yang kena makan, perlukan substan untuk dia berfikir. Oleh kerana akal itu hanya tempat, perbuatannya itu fikir, maka mesti ada benda yang kena fikir. Apakah benda yang kena fikir itu? Benda yang kena fikir itu disebut sebagai intellectual substance. Kalau kita nak supaya akal kita berfikir
dengan waras, dengan besar, benda-benda yang hebat-hebat, maka kita kena membaca bacaan yang berbentuk intelektual. Buku Imam Al-Ghazali, buku Al-Farabi, buku-buku fizik, kimia, biologi, buku-buku teks sekolah. Itu buku-buku yang berbentuk menjana akal kita. Tetapi kalau kita membaca majalah-majalah picisan, majalah-majalah yang menjana kita punya emosi, gambar wanitanya dan sebagainya, gambar kartun sebagainya, yang dijanakannya itu ialah hampas saja. Macam kita makan benda yang hampas. Jadi benda yang hampas tidak boleh membesarkan tubuh kita. Bacaan yang hampas, yang picisan juga tidak boleh membina akal kita. Malang sekali kalau dengan hanya membaca picisan ini kita memerlukan, kita ingin mendapatkan hidayah daripada Allah. Mana mungkin datang? Tak mungkin. Kita hanya mungkin mendapat hidayatul akal kalau kita mampu untuk membawa intellectual substance. Tak kira daripada siapa lah. Daripada yang Islam ke, tak Islam ke, Al-Farabi ke, Al-Kindi ke, Newton ke, Einstein ke, dan sebagainya kita baca. Dan akhirnya dia akan membina skema minda kita. Dan apabila kita lakukan ini, maka kita akan mendapat hidayatul akal. Hidayah yang didatangkan oleh Allah kepada kita akibat daripada kita menggunakan akal kita untuk berfikir berdasarkan kepada intellectual substance, bahan-bahan yang berupa intelek yang masuk ke dalam minda kita. Itulah hidayatul akal yang dapat saya fahami. Ya, mungkin tuan-tuan dapat fahami di perkara lain, wallahu a'lam. Yang keempatnya, saya nak hubungkan dengan puasa Ramadan ini, itu belum sampai lagi. Yang keempatnya kita disebut sebagai hidayatul adyan. Hidayah daripada Allah akibat daripada penyempurnaan din. Dengan kata-kata lain, penyempurnaan perkara-perkara yang menjadikan, mendokong kita kepada agama kita. Maka kita dapat hidayah daripada Allah. Apakah din atau agama dalam konteks Islam? Kita refer, kita rujuk balik kepada bagaimana dialog antara Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril datang jumpa Rasulullah SAW, berlutut berhadapan dengan baginda, maka malaikat tersebut bertanya, malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasulullah SAW, akhbarni ya Rasulullah, bagi tahu kepada aku, apa itu Islam?" Ini Islam, itu Islam kan agama. Jadi mendapat hidayah melalui agama, adian, agama, jadi ialah mendapat hidayah daripada amalan agama. Apa itu agama? Maka Rasulullah menjawab, agama ialah kamu bersyahadah, kemudian kamu mendirikan solat, kemudian kamu berpuasa, kamu berzakat, kemudian kamu berpuasa Ramadan, berzakat dan mengerjakan haji di Baitullah. Jadi apabila kita melaksanakan ini, kita akan mendapat hidayah daripada Allah, hidayah adian. Sebab itu, apabila seorang Islam itu mendirikan solat dan berpuasa, maka mereka akan mendapat hidayah daripada Allah. Hidayah kerana puasa mereka itu. Sebab itu kita dapat melihat golongan-golongan ilmuwan agung dulu, Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Kindi, Imam Syafi'i. Kalau kita baca riwayat hidup mereka, kita dapati ketika mereka mengarang buku, iaitu mereka mengerahkan akal mereka, mereka akan bersolat. Biasanya mereka juga akan berpuasa, sebab mereka mengharapkan hidayah daripada Allah SWT. Nampak dari situ? Itu hubungannya. Jadi maknanya, begitulah imam-imam agung itu, bila mereka berpuasa, bukan hanya berpuasa kerana nak berpuasa, tetapi mereka ingin mendapat hidayah daripada Allah SWT. Allah SWT dengan melaksanakan puasanya dengan sungguh. Bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan nak mohon kepada Allah bertaubat. Sepatutnya kita semayang, bukan hanya bertaubat itu hanya menyesal. Betul lah, kita kena menyesal dengan perbuatan yang menyebabkan kita terpaksa bertaubat. Kita melakukan maksiat, maka kita bertaubat. Caranya bagaimana? Ialah kita menyesali. Tapi tak cukup dengan menyesali itu, kalau dia nak mendapat hidayah adian, hidayah daripada Allah SWT melalui agamanya, maka dia akan solat taubat 2 rakaat ataupun 4 rakaat ke bagaimana malam hari ke, kemudian diikuti dengan berpuasa. Walaupun dia bukan berpuasa seperti puasa Ramadan, tapi kerana dengan melakukan ibadah agama itu, dia akan mendapat hidayah daripada Allah SWT. Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia tergulung di dalam yang disebut sebagai hidayatul adyan, hidayah dengan mendirikan agama. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ramai manusia, sama ada Islam yang bukan Islam, yang tidak dapat menghayati hidayah ini. Sebab itu kadang-kadang mereka lihat aneh. Orang Islam ni aneh. Aneh kenapa? Dia tak makan, dia tak puasa. Tapi apa yang diharap? Jadi kepada mereka aneh. Sebab mereka tidak dapat menghayati,
mereka tidak dapat menghayati kita yang beragama ini. Dan kalau kita beragama ini, puasa kita hanya setakat lapar dan dahaga, hanya semata-mata memenuhi syarat-syarat puasa, kita dapatlah puasa itu. Tetapi kalau puasa itu kita menghayatinya melalui ibadah ini dan memahami tuntutannya, maka kita akan berpuasa nanti. Dalam hubungannya puasa itu kita mendapat hidayah daripada Allah SWT. Di hidayah itu taufik wal ma'unah ini, yaitu hidayah yang mengharap keredaan Allah semata-mata dan pertolongan Allah semata-mata. Mari kita himbau bagaimana para sahabat peringkat awal ketika mereka mendirikan agama Islam, ketika golongan mereka yang sedikit, ketika mereka diminta untuk meninggalkan anak istri mereka, ketika mereka diminta untuk meninggalkan harta mereka yang mereka sayangi, ketika mereka diminta untuk meninggalkan keselesaan mereka. Di situ kita dapat lihat bahawa mereka hanya semata-mata mengharapkan taufik wal ma'unah. Taufik daripada Allah SWT, bimbingan daripada Allah SWT, dan juga bantuan Allah Ta'ala. Cuba kita melihat bagaimana Rasulullah SAW apabila meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Kita tahu peristiwa asbab latar belakang bagaimana berlakunya peristiwa hijrah ini. Memang hijrah itu berlaku ialah perintah Allah. Allah datang dengan malaikat Jibril dan beritahu kepada Muhammad SAW, sekarang pergilah kau hijrah. Tetapi peristiwa yang berlaku sebelum itu, yaitu orang-orang kafir Quraisy ini berkongsi untuk membunuh Nabi SAW. Sebabnya ialah ketika itu orang yang membantu baginda Abu Talib dah meninggal. Juga Sayyidina Khadijah yang selama ini membantu di sisi keuangan dan sebagainya juga telah tidak ada. Maka mereka datang bertemu Rasulullah, minta Rasulullah meninggalkan ajaran Islam ini, dah tak menerima. Akhirnya dah tak ada cara lain. Jalan yang dia tinggal adalah membunuh. Mereka berpakat dan sebagainya. Dan ketika itu pakatan mereka itu cukup besar dan cukup hebat dan tak pernah laku sebelum ini. Yaitu berpakat dengan membawa semua pemimpin besar ini dan kemudiannya nak membunuh Rasulullah SAW. Dan malam itu sebenarnya Rasulullah dengan penuh tawakal kepada Allah. Jadi bertawakal dengan Allah dengan sungguh-sungguh, menggantikan tempat tidurnya dengan Sayyidina Ali, pergi dengan Sayyidina Abu Bakar, pergi Jabal Sur dan sebagainya, dan betul-betul tawakal dengan Allah. Ini adalah hidayah betul-betul. Ini kita nampak betul-betul maknanya dengan penuh itikad jiwa, dengan tawakal sungguh-sungguh bahawa tidak ada lain. Begitu juga dengan perjuangan Sayyidina Ali, Sayyidina Bakar, Umar, Osman dan sebagainya, Ja'far, Hamzah sebagainya. Yaitu sebab itulah yang kelimanya ini, hidayah taufik wal ma'unah ini ialah satu hidayah yang datang daripada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka kerana mereka sudah bertawakal dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Sebab itu mereka sanggup meninggalkan isteri. Cuba lihat apa yang berlaku kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf orang yang cukup kaya, yang kekayaan begitu cukup hebat. Bukan dikenali oleh orang Islam, tapi dikenali juga oleh orang kafir. Dia sanggup meninggalkan kekayaan di Mekah, pergi ke Madinah. Dengan di Madinah itu tidak ada modal, tidak ada apa. Dan sampainya di sana, beliau kemudiannya membuka bisnes yang lain. Tinggal istrinya, tinggal hartanya. Di sinilah baginda telah mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. Melalui pertolongan Allah, Allah Ta'ala telah menolong beliau. Bukan hanya menolong, menyelamatkan beliau daripada perjalanan di Mekah Madinah, tetapi juga memberi hidayah kepada beliau untuk mengadakan satu sistem bisnes baru, perniagaan baru, yang akhirnya menjadi model kepada semua orang Islam untuk mengikutinya. Dan akhirnya mampu untuk membiayai beberapa peperangan yang telah berlaku di Madinah itu dan juga di Mekah selepasnya. Dan inilah yang berlaku kepada Abdurrahman bin Auf, yakni hidayah yang didatangkan kerana tawakal. Kembali kita kepada perbincangan kita berpuasa di Ramadan. Dalam puasa di Ramadan ini kita mengharapkan daripada Allah SWT hidayatul adyan, hidayah kerana mendirikan agama kita ini melalui ibadah berpuasa. Di samping kita memang bertawakal kepada Allah, kita memang menyerah diri kepada Allah seserah-serahnya, dengan sesungguhnya. Akhirnya kita minta ketentuan daripada Allah, tetapi kita tidak laksanakan ini semata-mata serah.
kita telah planning, kita telah rancang malam tadi dengan bersahurnya, kita telah rancang dengan bulan Ramadan, kita telah merancang dengan meningkatkan ilmu kita, dengan memahami apa itu berpuasa, apakah tuntutan dan sebagainya. Kita telah merancang dengan segala-galanya. Akal kita rancang dengan memenuhi segala keilmuannya. Perut kita rancang dengan kita bersahur malam tadi, supaya sahur pun di akhir waktu, supaya di akhir waktu yang boleh dimakan, supaya menyediakan diri kita. Kemudian kita juga bertadarus di malam hari. Kemudian kita juga melakukan puasa salat tarawih. Kita menyediakan diri kita, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Dan apabila kita laksanakan ini, maka kita dapat lihat bahawa puasa kita ini akan memberikan hidayah, akan memberikan bimbingan kepada kita. Akan Allah SWT akan memberi bimbingan kepada kita. Sama ada akhirnya kita ini akan syahid, mati syahid begitu, akhirnya bagaimana, itu kita serah kepada Allah. Yang kita laksanakan ialah kita laksanakan semampu mungkin, seboleh mungkin, sebaik mungkin. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kita tidak dijadikan Allah khalifahnya manusia ini untuk melakukan ibadah ini dengan kosong saja. Kita diberikan panca indera, kita diberikan ilham untuk mendapatkan ilham daripada Allah Taala. Kita diberikan akal dan kita diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah mahdah seperti salat, berpuasa, mengeluarkan zakat, pergi haji, kemudian mengharapkan keridaan Allah. Dan kemudiannya akhirnya sekali kita serahkan diri kita sebulat-bulatnya kepada Allah dengan penuh tawakal untuk melakukan ibadah ini. Dan sebab itulah Rasulullah pernah menyebut di awal Ramadan itu maghfirah, di awal Ramadan itu rahmah, di tengah-tengahnya itu pengampunan, maghfirah, dan di akhirnya ialah kebebasan atau kemerdekaan. Dan insya-Allah apabila kita mengakhiri puasa kita nanti dengan menyambut Aidil Fitri nanti, maka kita telah memerdekakan diri kita. Bukan merdeka karena hari ini kita boleh berpuasa, kita boleh makan pokoknya, tetapi kita menjadi manusia baru, yang manusia yang telah dididik, manusia yang telah ditarbiahkan semasa Ramadan ini, dan akhirnya kita datang pada hari kemerdekaan, yaitu hari untuk meletakkan kita kepada tabi'in kita. Moga-moga puasa yang kita lakukan ini mendapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT, dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kesabarannya kepada kita, dan moga-moga Allah SWT benar-benar memberikan kemerdekaan jati diri kepada kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Awan Muharram bermulanya hijrah, Safar hindari amalannya sana, Rabiul Awal Nabi diputrakan di tahun gajah.